Okey, jadi pada malam ini kita akan teruskanlah kelas kita sebab dah pukul 8.40. Cikgu tak nak enjak banyak sangat masa. Okey, jadi kita akan teruskan kelas kita. Boleh ke cikgu teruskan ni? Cikgu nak dengar sikit suara. Tolong cikgu Nabil. Boleh. Normal. Boleh. Okey, jadi kita akan teruskan. Untuk sebelum kita teruskan untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi untuk kelas kita pada malam ni, cikgu harap cikgu dapat respon penuh lah. Respon penuh maksudnya kalau kamu tak faham, kamu tanya terus. Kalau kamu kurang jelas, kamu tanya terus. Okey, untuk mendapatkan respon terus, kelas tak mengantuk, kamu kena segar. Kalau nak segar, kamu ambil lah makanan kacang-kacang ke, ambil air kat kiri kanan ke, boleh je cikgu izin je kalau kamu nak makan, nak minum. Okey, jadi kita tak nak lengah-lengah dah. Okey, sebab apa? Sebab untuk penjelasan soalan graf jarak masa dia banyak memerlukan huraian. Jadi cikgu akan banyak juga bercakap. Okey, tapi cikgu nak kamu semua ada dekat sinilah teman cikgu, kan cikgu cakap kamu tak ada pula. Okey. Boleh dengar kan suara cikgu kan? Okey. Boleh. Ambil letak. Habis tumpang ambil. Okey, jadi kita akan teruskan kepada kita punya kelas. Kalau suara cikgu dah jelas, cikgu akan teruskan kepada skrin. Okey, boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi untuk graf jarak masa, cikgu akan bagi kamu info. Okey, yang pertama kita pergi kepada graf jarak masa. Cikgu recap balik kita punya pelajaran sesi lepas. Ini adalah nota yang cikgu bagi dekat depan untuk kamu salin. Okey, yang pertama kita pergi kepada graf jarak masa. Kita pergi kepada graf jarak masa. Ini adalah apa yang kita nak belajar. Okey, kejap. Okey, graf jarak masa. Graf jarak masa. Kenapa dia berkaitan dengan jarak masa? Bila cikgu bercakap tentang graf jarak masa, yang pertama sekali kita pergi kepada paksi. Okey, cikgu sebut jarak dulu. Lepas tu baru cikgu cakap masa. Okey, bila cikgu bercakap tentang jarak, jarak bermaksud dia berada di paksi Y dan masa berada di paksi X. Jadi cikgu nak kamu faham kedudukan paksi tak akan berubah. Kedudukan paksi takkan berubah. Yang pertama, dekat paksi Y adalah sesuatu yang berkaitan dengan jarak. Untuk paksi X, dia berkaitan dengan masa. Untuk paksi X, dia berkaitan dengan masa. Apa yang kamu nak faham? Okey, cikgu nak soal kamu. Masa pernah undur ke belakang tak? Masa pernah undur ke belakang tak? Tak. Sebab tu kita letak masa dekat paksi X. Sebab apa? Bila kita letak masa dekat paksi X, graf kita akan sentiasa menuju ke kanan. Sebab apa? Sebab masa tu sentiasa bergerak ke hadapan. Kalau cikgu letak jarak dekat paksi X, maksudnya cikgu boleh patah balik. Kedudukan tu dia boleh patah balik macam mana? Macam ni. Macam kita belajar pada minggu lepas. Tapi bila kita letak tentang masa dekat paksi X, kamu kena faham. Masa adalah satu benda yang sentiasa ke hadapan. Sentiasa ke hadapan. Ke hadapan. Maksud apa? Masa takkan patah balik belakang. Jadi nak tak nak, kalau kamu ada graf yang patah balik ke belakang, tu salah. Graf tu salah. Jadi setiap graf akan dibaca daripada kiri ke kanan. Cara nak baca graf, kita akan baca daripada kiri ke kanan. Sebab apa? Sebab masa tu dia sentiasa bergerak ke hadapan. Okey, jelas ke sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, yang lain tak dengar pun suara, boleh ke? Boleh.
Okey, baik. Okey, untuk graf jarak masa ada 3 sahaja bentuk yang kamu kena tahu. Dia tak ada bentuk parabola, dia tak ada bentuk curve. Apa bentuk dia? Okey, yang pertama dia tegak macam ni, kecerunan ke atas. Kecerunan ke atas. Okey. Yang kedua ni kecerunan ke atas. Cikgu tulis nota ni kamu kena salin. Kecerunan ke atas. Kecerunan ni M. Kita panggil kecerunan ni adalah M. Kecerunan sama dengan M. Bila kita nak tahu apa tu kecerunan, dia adalah M. Nilai M tu adalah kecerunan. Jadi formula untuk kecerunan adalah formula untuk kecerunan paksi Y bahagi paksi X. Kenapa paksi Y? Okey, yang pertama kamu kena tahu tentang jarak. Kamu kena tahu tentang jarak. Y berkaitan dengan jarak, X berkaitan dengan masa. Jadi apa formula ni berkaitan dengan apa? Nak kira kecerunan. Kenapa kita nak kira kecerunan? Kenapa nak kena pakai formula ni? Kita akan dapat nilai laju. Nilai laju. Apabila ada kecerunan dalam graf jarak masa, bermakna dia ada nilai laju. Bila ada nilai laju, dia adalah satu indikator dia ada pergerakan. Jadi kalau kita tengok ada cerun walaupun sikit, maksudnya dia ada nilai laju. Kita ada nilai speed kita, meter tu dah bergerak. Jadi bila meter tu dah bergerak, maksudnya dia ada pergerakan. Nak tahu berapa laju dia bergerak, kita pakai formula yang cikgu dah bagi dekat depan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, lepas tu cikgu pergi pula. Ini adalah pergerakan yang pertama. Pergerakan yang kedua apabila dia mendatar. Bila kecerunan sama dengan kosong, bila kecerunan sama dengan kosong, maksudnya dia tiada kecerunan. Bila dia tiada kecerunan, tiada laju. Tiada nilai laju. Bila tiada nilai laju, maksudnya apa? Tiada pergerakan. Itu maksud adalah apabila dia mendatar. Dia tiada pergerakan. Okey. Dan yang ketiga, dia ke bawah. Yang ketiga, dia ke bawah. Apa maksud ke bawah ni? Okey, bila cikgu bercakap tentang ke bawah, dia sama sahaja penjelasan macam di yang pertama. Yang pertama, macam mana? Kecerunan. Dia ada kecerunan. Bila dia ada kecerunan, dia ada nilai laju. Bila dia ada nilai laju, maksudnya dia ada pergerakan. Okey. Jadi bila dia ada nilai laju, macam mana nak kira nilai laju ni? Laju tu sama sahaja formula macam dekat atas. Jarak bahagi masa. Okey. Okey. Ini adalah formula laju dia. Jarak bahagi masa. Okey. Apa beza kecerunan ke atas? Kalau kita bercakap tentang kecerunan ke atas, maksudnya kecerunan dia positif. Kalau kita bercakap tentang kecerunan ke bawah, maksudnya nilai dia negatif. Apa maksud positif dengan negatif ni? Kalau kita pergi kepada sini arah kanan, kalau ke atas dia ke kanan, maksudnya ke bawah dia ke kiri. Kalau ke atas dia ke atas, maksudnya dekat kecerunan negatif dia ke bawah. Apa yang kita boleh faham tentang ini? Kita faham tentang arah. Adalah dia bercakap tentang arah. Arah pergerakan. Pergerakan boleh ke kanan. Pergerakan boleh ke belakang. Kalau pergerakan tu ke atas, bertentangan dia jadi apa? Bertentangan dia jadi ke bawah. Kalau pergerakan tu ke depan, bertentangan dia jadi apa? Bertentangan dia jadi ke belakang. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi, itu adalah kita punya nak baca graf. Kalau dia ke atas macam mana, kalau dia mendatar macam mana, dan kalau dia ke bawah macam mana. Okey, itu yang pertama lah. Okey, lepas tu dia ada satu lagi formula. Dia kata apa? Formula apa? Formula purata laju. Laju purata. Laju purata. Bila cikgu bercakap tentang laju purata, formula dia apa? Formula dia jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan
jumlah masa. Okey. Okey, ini adalah info yang kamu perlu untuk jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan graf jarak masa. Sebab apa? Sebab graf jarak masa dia bukan macam soalan lain. Kalau soalan lain kita terus dapat direct soalan tu. Tapi graf jarak masa sebelum kita mengira, kita kena faham, kita kena terjemah dulu apa yang soalan nak. Okey. Lepas tu cikgu tambah Kalau dia minta huraian, kamu kena ada 3 perkara. Yang pertama tentang jarak. Jarak dia jauh mana? Yang kedua tentang masa. Dia dah berapa lama pergerakan dia. Dan yang ketiga laju dia. Dia dah berapa laju dia sepanjang pergerakan dia. Ingat kalau ada huraian, dia minta huraian, maksudnya kamu kena ada 3 benda dalam ayat kamu yang berkaitan dengan jarak. Berapa jauh? Berapa jauh? Yang kedua masa, berapa lama? Berapa lama? Lepas tu dalam keadaan laju. Laju ni macam biasalah kilometer per jam ataupun based on dia punya unit. Okey, jelas ke untuk permulaan ni? Boleh faham ke? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Alamak. Amar Hadif, jelas ke Amar Hadif? Sekejap cikgu salin. Okey, salin. Cikgu bagi masa semua 2 minit lah. Cikgu bagi masa 2 minit untuk salin. Salin tau semua. Kita nanti senang. Nanti kita buat soalan, kamu tengok sini je. Okey, dah habis salin ke? Dah. Anis Sofia dah habis salin ke? Dah cikgu. Okey. Berry Lisa dah habis salin ke? Tak dengar. Michelle dah habis salin ke Michelle? Dah cikgu. Okey, jadi kita akan teruskan kepada sesi latihan. Untuk sesi latihan tak payah pergi jauh-jauh, dalam buku teks kita dah ada banyak sangat latihan. Okey, cikgu sebenarnya nak pergi kepada latihan ni, tapi latihan ni nampak kompleks. Dia nampak kompleks, tapi jangan risau, dia tak kompleks pun kalau kita boleh terjemahkan. Okey, jadi cikgu akan jawab soalan-soalan contoh. Cikgu akan mulakan kelas kita untuk menjawab soalan-soalan contoh. Okey. Jadi mula-mula kita akan pergi kepada contoh 4. Mula-mula kita akan pergi kepada contoh 4. Okey. Jadi kamu tengok macam mana cikgu tafsirkan semua jenis pergerakan. Tengok ni cara cikgu tafsirkan semua jenis pergerakan. Okey. Perkara pertama. Semua ada kat sini kan? Nak dengar suara sikit, ada ke? Ada. Ada. Seorang? Okey, baik. Okey, jadi perkara pertama adalah benda yang paling penting kamu tengok kepada unit. Kenapa? Sebab daripada situlah kita akan cek jawapan dia nak dalam keadaan apa. Okey, jadi unit kita sekarang ni jarak di dalam kilometer. Okey, buat nota ringkas. Buat nota ringkas. Jarak dalam kilometer. Masa dalam jam. Ini benda pertama yang kamu kena buat. Tengok dia punya paksi. Sebab tu dalam nota cikgu tadi, cikgu bagi dulu paksi dia. Okey, baca soalan. Graf jarak masa
Cikgu tunjuk ni. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan sebuah pergerakan kereta dan sebuah bas persiaran. Mana satu kereta? Okey, cikgu highlight dekat sini. Yang warna merah ni adalah kereta. Mana satu bas? Mana satu bas? Bas persiaran yang ke bawah ni. Arah dia bertentangan. Arah dia bertentangan. Maksudnya macam mana cikgu tahu? Kalaulah cikgu terjemahkan tahu soalan-soalan ni. Kalau cikgu bercakap tentang kereta, kalau cikgu bercakap tentang kereta, cikgu akan nampak graf dia ke atas. Bila cikgu pergi kepada kereta, bila cikgu nampak dia ke atas, maksudnya cikgu terus assume, okey, kalau dia ke kanan, straight je ke kanan, maksudnya kereta tu dia menjauh daripada titik asalan dia. Ingat, setiap graf jarak, ini adalah base dia. Ini adalah bertindak sebagai dia punya base. Dia punya base. Kalau kamu ingat contoh rumah tu cikgu bagi. Jadi daripada sini kita bercakap contoh-contoh. Kita bercakap tentang stesen. Kita bercakap tentang stesen. Jadi bila cikgu tengok pergerakan kereta, maksudnya cikgu boleh baca apa? Kereta bergerak menjauhi daripada stesen. Tetapi bas pula macam mana? Bas pula dia berbeza. Bas bergerak mendekati stesen. Boleh faham ke semua apa yang cikgu cuba sampaikan tu? Boleh. Okey, yang lain boleh faham ke yang lain? Boleh. Okey, jadi kalau tak faham tanya Okey. Sebab apa? Sebab daripada arah tu kita boleh dah baca. Kita dah boleh dah baca. Okey. Cikgu teruskan Graf O ke A. O ke A. Mana O ke A? Graf kereta. O ke A. Mewakili geratan kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. Puchong ke Bandaraya Melaka. Maksudnya stesen ni ada dekat mana? Stesen ni ada dekat Puchong. Base ni adalah berada di Puchong. Sampai je point ni dia berada di Bandaraya Melaka. Itu cara kita nak baca kita punya graf. Itu cara kita nak baca kita punya graf. Graf BC ni adalah gerakan bas. Mana cikgu nak tahu dia dah sampai Bandaraya Melaka ke tak? Bila cikgu nampak base dia dekat sini. Itu sebenarnya graf jarak masa. Graf jarak masa titik asalan. Ini adalah asalan kita. Ini adalah akhir kita. Kalau cikgu cakap Puchong dekat sini, kalau dia sampai sini, dia dah sampai Bandaraya Melaka. Tapi kalau bas, pergerakan bas, dia bermula daripada Bandaraya Melaka, dia kalau dia sampai sini, dia tak sampai lagi Puchong. Bila dia kena di titik warna hitam, di garisan warna hitam, baru dia sampai Puchong. Itu adalah cara cikgu terjemah pergerakan bas. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey. Itu cara baca walaupun soalan tak minta, tapi sekarang ni cikgu nak ajar kamu cara nak baca graf tu. Okey. Jadi cikgu pergi kepada soalan dia. Soalan dia, tentukan beza laju. Dia nak apa? Dia nak beza laju. Bila dia nak beza laju. Dia nak beza laju apa? Bas dengan kereta. Okey. Tengok ni cara cikgu cari kereta. Okey, cikgu cari kereta. Kereta cara nak kira laju dia adalah jarak bagi masa. Jarak dia yang mana? Untuk jarak kereta ni travel, kamu cari bentuk segitiga. Untuk jarak kereta ni travel sampai ke bandaraya, ini jarak dia. Maksudnya sampai daripada Puchong dia mula kosong. Dia mula kosong. 0 kilometer sampai kepada bandaraya dia dah sampai 150 kilometer. Jadi jarak untuk kereta adalah masukkan nilai 150 kilometer. Masukkan unit sekali. Biasakan. Okey, untuk masa kamu ambil sampai kereta tu punya. Jadi untuk kereta dia berhenti sampai situ sahaja. Jadi dekat sini kereta punya masa adalah 2. Jadi dekat sini masukkan 2 jam.
tekan kalkulator 150 bahagi 2. Dapat berapa? 75. 75. Lepas tu unit dia kilometer per jam. Itu adalah laju kereta. Senang saja. Itu cara nak guna formula jarak bahagi masa tu. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, yang lain cikgu tak dengar. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada laju bas. Laju bas jarak bahagi masa. Faham, sama sahaja formula. Kamu jangan pening dia ke atas, dia ke bawah. Jangan pening yang tu. Jangan pening yang tu. Sekarang ni dia nak cari laju. Laju formula dia sama. Untuk untuk jarak bas. Untuk jarak bas, Cikgu Padam tahu kereta ni. Okey, untuk jarak bas. Cikgu Padam. Okey, tak faham tanya cikgu terus. Okey, untuk jarak bas, masing-masing boleh tengok untuk jarak bas. Macam mana ni nak cari jarak bas? Okey, untuk jarak bas, kamu jangan baca macam kereta. Kamu jangan baca macam kereta. Cara nak baca jarak bas adalah dia mula daripada sini. Maksudnya, untuk jarak pergerakan bas dekat sini kosong. Sampai ke bawah, barulah dia sampai 150. Itu cara baca jarak bas. Dia kosong ke bawah, ke bawah, ke bawah. Maksudnya dia punya jarak travel makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dekat sini barulah kita tulis jarak dia sama dengan 150 km. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey. Jadi dekat sini, itu untuk jarak selesai. Daripada sini, kita cari masa dia. Masa, jangan ambil sekerat-sekerat. Ambil semua. Jadi dekat sini 3. Dekat sini 3. Jadi kita dapat 3 jam. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator 150 bahagi 3 dapat berapa? 50. Tak dengar? 50. Okey, jadi kita dapat 50 km per jam. Sebenarnya daripada jawapan laju ni, kamu dah boleh bayangkan dah kereta tu gerak jauh, laju macam mana, bas tu gerak laju macam mana. Sebab apa? Sebab kamu dah naik bas, kamu dah naik kereta, kamu naik motor, kamu naik kereta kan, kamu tengok, okey, kereta tu maksudnya bergerak 70 km per jam. Laju tu. Yang masa kamu bawa kereta. Jadi inilah dia punya laju. Ini adalah laju kereta, ini adalah laju bas. Jadi bila dia nak cari beza, beza laju bermaksud kamu kena ambil laju yang tinggi tolaklah dengan laju yang rendah. 75 tolak 50. 75 tolak 50 kita dapat berapa? 25. 25 km per jam. Jadi beza laju dengan kereta ni adalah 25 km per jam. Kita tengok soalan dia. Nampak? Cikgu tak tahu pun jawapan dia. Alhamdulillah betul. Nasib baik betul. Okey. Okey, tak adalah cikgu gurau je. Okey, faham tak macam mana cikgu baca? Ya? Yang contoh tu kenapa tolak kosong cikgu? Kenapa yang contoh tolak? kenapa dia tolak kosong? Yang contohnya. Ni. Contohnya dia tolak kosong. Dia tolak kosong. Tiba-tiba. Kenapa dia tolak kosong? Macam ni. Sebenarnya formula dia, formula untuk kecerunan, cikgu bagi masa lepas kan. Okey, tengok ni. Formula untuk kecerunan. Ni jarak bahagi masa. Tapi untuk lebih spesifik untuk formula kecerunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi, ni cikgu terangkanlah sebab dah ada orang bertanya. Baguslah ada tanya soalan. Cikgu terang je. Okey, jadi untuk kecerunan, kita contohlah. Kita nak cari ni cikgu highlight sini sikit Okey, kejap sebab jalan kerja dia panjang. Okey, contoh cikgu nak cari bas kan. Cikgu nak cari bas. Okey, tengok macam mana kenapa dia dapat kosong tolak kosong tu. Okey. Okey, bas yang mana? Bas yang warna hijau Okey, kenapa ada X2, ada Y2, Y1, X1? Maksudnya dia baca ikut koordinat.
Jadi nak dapatkan kecerunat maksudnya dia ada dua koordinat. Jadi nak dapat dua koordinat. Okey, bas. Bas pergerakan dia. Titik koordinat yang pertama. Titik koordinat yang pertama. Contoh cikgu ambil dekat sini. Dengan contoh cikgu ambil dekat sini. Dia start dekat sini. Koordinat dekat sini adalah X dia 0. Y dia 150. Boleh faham tak? Boleh. Okey, jadi cikgu letak 0,150. Untuk koordinat yang kedua, cikgu baca dekat sini. Bila X dia 3, Y dia 0. Jadi dekat sini cikgu akan dapat koordinat kedua adalah 3, 0. Masukkan ke dalam formula. Mana X1? Okey, ni X1, ni Y1. Sebab apa? 1 sebab koordinat pertama. Okey, ni X2, Y2. Kenapa 2? Sebab dia koordinat kedua. Masukkan ke dalam formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, Y2. Y2 kita 0. Tolak Y1. Y kita 150. Per dengan X2. X2 kita 3. Tolak 0. Jadi dekat sini kita akan dapatlah jawapan dia. Kita akan dapat negatif 150 per 3. Jadi negatif 150 per 3 kita akan dapat negatif 50 km per jam. Kenapa ada negatif? Negatif bermaksud arah bertentangan. Boleh faham Ammar? Boleh cikgu. Okey. Jadi kat sini cikgu terangkan pula untuk kereta. Okey, cikgu terangkan pula untuk kereta. Okey, baca koordinat dia dekat sini. Kalau cikgu baca koordinat dia dekat sini, dia akan dapat 0, 0. Kalau dekat sini, tengok ni X dia berapa? X dia 2, Y dia 150. Jadi untuk kereta, koordinat kita yang pertama adalah dia mula dekat sini. 0, 0. Untuk akhir sekali, koordinat kita yang kedua adalah 2,150. Jadi X1 kita berapa? Ni X1, ni Y1. Ni X2, ni Y2. Jadi masukkan ke dalam calculation. X2 tolak X1. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Masukkan. Y2 kita berapa? 150. Y1 kita berapa? 0 tolak 0. X2 kita 2. 2 tolak 1. Jadi dekat sini, tekan kalkulator kita akan dapat 150 per 2. Jadi kita akan dapat 75 km per jam. Kenapa tak ada negatif? Sebab dia ke arah yang ke arah yang tak bertentangan. Negatif maksudnya arah yang bertentangan. Ini cara kedua. Ini cara kita pakai kaedah koordinat. Kita panggil kaedah koordinat. Kaedah koordinat. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, suara perempuan cikgu tak dengar pun. Boleh faham ke? Boleh. Okey, ni kaedah koordinat. Tapi cikgu lagi prefer pakai yang ini. Cikgu lagi prefer untuk kamu faham yang ni. Sebab apa? Sebab cikgu dah terus tolakkan. Sebab kalau kita faham cara ni, dia dah terus tolakkan. Kita akan dapat 150. Lepas tu masa dia kita terus tolakkan. Kita akan dapat dia 2. Cara yang untuk koordinat tu boleh kalau nak pakai. Boleh kalau nak pakai. Tapi kamu kena plotkan titik koordinat dia dengan titik koordinat yang betul. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, Anis Sofia. Boleh faham ke Anis Sofia? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi inilah cara dia. Okey. Screenshot jalan kerja cikgu ni. Cikgu bagi masa. Okey, dah ke? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey. Cikgu akan teruskan pula
Cikgu akan teruskan pula untuk penjelasan soalan nombor 2. Cikgu akan tunjuk, okey ni contoh kedua, lepas tu contoh ketiga. Contoh kedua lah sampai contoh ketiga, lepas tu kita buat latihan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ni minggu lepas kita dah ada buat sebenarnya. Tapi tak apa, cikgu tunjuk lagi Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat sini Okey, cikgu nak jawab soalan yang seterusnya ni. Cikgu nak jawab soalan yang seterusnya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Masing-masing boleh tengok kat depan. Cikgu nak dengar ni suara tengah tengok ke? Ya. Tengok. Okey, baik. Tengok dulu. Perkara pertama cikgu buat apa tadi? Cikgu tengok unit. Ya, pandai. Tengok unit. Okey, jadi sekarang ni jarak dia pakai unit apa? Dia pakai kilometer. Itu perkara pertama. Yang kedua, masa. Kita nak tengok unit masa dia. Masa dia pakai apa? Masa dia pakai jam. Jadi dekat sini kita dah faham unit untuk jarak adalah kilometer. Masa dia pakai jam. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kat bawah. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, ni 4.5 jam. Sini dia dapat 1 jam. Sini dia dapat 2 jam. Sini dia dapat 3 jam. Sini dia dapat 4 jam. Okey, sampai dekat tengah 4 jam setengah. 4 jam setengah. Untuk penggunaan skala kena hati-hati. Penggunaan skala tu kena hati-hatilah. Okey. Jadi A1. A1. Tentukan tempoh kereta dalam keadaan pegun. Bila dia pegun? Bila dia tiada kecerunan. Mana dia tiada kecerunan? Maksudnya dekat sini kita akan nampak dia tiada kecerunan. Jadi dekat sini tempoh dia adalah kita nak kira tempoh tu berkaitan dengan masa. Jadi masa, sebab tu cikgu tulis unit. Masa adalah dalam jam. Jadi dekat sini 3 tolak 2. 3 tolak 2. Tempoh kereta tu pegun adalah selama 1 jam. Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okay. Michelle, jelas ke Michelle? Jelas. Okey, baik. Okey, nombor 2. Nombor 2. Laju kereta sejam yang pertama. Bila dia mention tentang yang pertama, kamu ingat kita kena baca daripada sini. Pertama. Kalau dia mention tentang yang daripada terakhir, ini dia baca daripada yang warna hijau ni. Jadi bila dia kata 1 jam yang pertama, maksudnya kamu baca, okey ini 1 jam yang pertama. Alamak, tak dapatlah dia punya koordinat. Tak dapat dia punya koordinat. Kamu jangan risau. Sebab apa? Sebab pergerakan laju dekat sini, laju dekat sini, laju dekat sini, laju dekat sini. Bila cikgu bercakap tentang laju macam ni, maksudnya dia adalah dalam keadaan laju seragam. Apa maksud laju seragam ni? Laju yang sama. Daripada start dia bawa kereta sampailah ke tempat yang dia punya nak dituju. Sebelum pegun ni dia bawa dalam keadaan laju yang sama. Boleh faham ke semua? Alamak. Jelas ke? Jelas. Okey. Zarif jelas ke Zarif? Jelas cikgu. Okey, Boleh. bagus. Okey, bagus. Okey, jadi untuk laju pakai sahaja formula daripada cikgu. Laju formula dia adalah jarak bahagi dengan masa. Walaupun dia jatuh dekat sini, kita ambil jarak dekat sini 150. Cikgu kenapa ambil 150? Kan sejam yang pertama dekat sini, macam cikgu bagi tahu tadi, dia dalam keadaan laju yang seragam. Masa walaupun dia cakap sejam yang pertama, tapi bila kamu dah ambil sini 150, kamu jangan ambil sampai sejam yang pertama. Kamu kena ambil 2. Sebab apa? Sebab point yang kamu punya titik sekarang ni, point yang kamu tengah kira ni dekat sini. Tapi kamu jangan risau. Laju dia dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, dia akan menunjukkan nilai yang sama. Jadi masa bila cikgu ambil jarak dia 150, dia kena dekat sini. Jadi masa dia adalah 2.
150 bahagi 2, kita dapat berapa? Tolong cikgu tekan kalkulator. 5. 5. 75. 75. Jadi jarak dia dalam kilometer, masa dia dalam jam. Per kilometer per jam. Ya, jadi yang ni untuk soalan ni kamu kena tulis unit okey, jelas ke semua untuk A1 dan A2? Jelas. Okey, bagus. Okey, soalan B. Jelas. Okey, bagus. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. Bila kita bercakap tentang 90 minit yang terakhir, kalaulah kamu nampak ni, kalaulah kamu nampak antara 2 dengan 3, 2 dan 3, dia ada 1 dekat tengah. 2 jam, 3 jam. Maksudnya 2 ke 3 ni adalah 1 jam tau. Jadi bila dia bahagi 2, skala dia bahagi 2, maksudnya 1 jam bahagi dengan 2. Kita akan dapat 1 pecah tu menjadi 30 minit. Ini pun 30 minit. Boleh faham ke semua? Boleh. Jadi bila dia bercakap Boleh. okey, mantap. Okey, jadi bila dia bercakap tentang 90 minit yang terakhir, maksudnya dia suruh kita hurai yang mana? Dia suruh kita hurai, kamu baca kena daripada sini. Turun ke sini. Itu maksud cikgu, pergerakan terakhir kita baca daripada sini ke sana. Cikgu ulang lagi sekali, kamu kena baca daripada sini ke bawah. Kamu kena baca daripada sini macam ni. Itu maksud 90 minit yang terakhir. Dia nak kamu tahu berapa jarak dia dekat sini. Apa huraian dia. Okey, jadi cikgu nak ajar kamu buat huraian ni. Huraian. Huraian bila graf jarak masa pertama sekali kita pergi tentang jarak. Okey, jarak dia. Berapa jarak dia? Jarak dia kamu tak boleh ambil 270. Sebab apa? Sebab dia punya jarak hanya sini ke sini sahaja. Jadi untuk jarak kamu akan dapat 270 tolak dengan 150. Jadi jarak kita dapat berapa? 270 tolak 150. Kita dapat berapa? 120. Iya, 120 unit, jangan lupa. 120 kilometer. Jarak kita dah dapat. Lepas tu kita bercakap tentang masa. Kita bercakap tentang masa. Masa kamu boleh tulis 90 minit. Ataupun kamu betul sahaja bila kamu tulis 1.5 jam. Sama. Sama. Dua-dua ni sama. Jadi jarak dah dapat. Masa dah dapat. Sekarang untuk laju. Untuk laju. Formula laju adalah kamu ambil jarak bahagi dengan masa. Bila ambil jarak yang kamu lalu adalah 120. 120, masa tu adalah 1.5. 120 bahagi 1.5 dapat berapa semua? Cuba tekan kalkulator. Ya, kita dapat 80 km per jam. Jadi bila dia cakap hurai, kamu kena buat ayat. Kamu kena buat ayat. Perjalanan kereta. Untuk buat ayat ni terserahlah untuk kamu. Perjalanan. Cikgu buat macam ni. Cikgu just ambil je. Sejauh 120 km dalam masa. Ni ayat cikgu. Dalam masa 1.5 jam. Selaju ambil unit ni 80 km per jam. Ini adalah apa yang dipanggil jawapan dalam huraian. Jawapan dalam huraian kena dalam bentuk ayat, tetapi ayat tu perlu mengandungi maklumat tentang jarak, maklumat tentang masa dan maklumat tentang laju. Kenapa tak ada arah? Sebab dia tak dinyatakan sama ada arah tu macam mana. Okey, jelas ke? Yang semua cikgu tunjuk dekat depan ni boleh faham ke semua? Boleh. Okey okey, ada soalan tak nak tanya dekat soalan ni? Okey. Oh, semua diam Tak ada. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan.
kita akan teruskan kepada sesi latihan lah sebab kalau cikgu buat je, dia masa cikgu terang tu kamu boleh faham. Tetapi masa kamu cuba buat, kamu jadi confused. Okey, sekarang semua ambil gambar dekat depan ni. Dah ambil gambar ke? Dah. Okey, bagus. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan. Soalan ni soalan ni banyak. Soalan ni kita akan selesaikan. Okey, jadi masing-masing siapa-siapa yang ada buku teks. Untuk yang ada buku teks, cikgu nak kamu buat praktis kendiri 7.1B soalan nombor 1. A, B, C. Cikgu bagi masa 7 minit boleh ke 7 minit? Boleh. Okey, 7 minit. Okey, cuba buat. Cuba buat. Amar Hadi, boleh ke agak-agak buat 7 minit? Tengoklah cikgu. Okey, cuba buat. Masing-masing cuba buat. Michelle, boleh ke Michelle? Tengah fikir. Tengah fikir. Okey, jadi macam ni tau. Jangan risau. Jawapan kamu betul ke, salah ke. Yang penting sekarang kamu buat. Sebab apa? Sebab cikgu akan buat juga. Jadi kat situ kamu boleh recheck. Boleh ke Ani Sofia? Cikgu nak panggil siapa ni? Farhan, boleh ke Farhan? Boleh ke cuba buat soalan nombor 1 Farhan? Farhan ada tak kat sana tu? Boleh cikgu. Okey. Amira boleh buat tak Amira? Boleh cikgu. Okey, cuba buat Saya pinjam laptop cikgu. Sana ayah. Ya, betul. Jangan bawa doktor. Ini baca esok. Esok belah kan? Kelas. Full day. Sama dengan cikgu. Saya nak tanda getah nak siapkan. Sama dengan cikgu Zakia. Full day. Ini juga. Pada anak dia panas. Okey, untuk siapa-siapa yang dah siap, hantar dekat WhatsApp cikgu nak check. Boleh Zarif? Boleh. Okey, baik. Cikgu, Ya. rata tu keseluruhan ke? Ya, dalam nota tadi ada ni. Rata tu keseluruhan.
Ya. Tak ada soalan. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, bagus.
Okey, tengah buat lagi ke? Zarif tengah buat lagi ke Zarif? Ah, Okey, Ammar Hadif tengah buat lagi ke? Michelle tengah buat lagi ke Orang Michelle? sanggup cikgu. Internet. Ya, Michelle tengah buat lagi. Okey. Nak masa lagi ke? tu. Ya. Huraikan tulis juga. Ah? Kalau huraikan ni kan, Ah, tulis buat juga. buat ayat juga. Ayat senang je macam cikgu buat tadi. Ambil gambar tak? Sekejap lah ambil gambar. Okey. Okey, ada soalan jangan malu-malu tanya B tu tak tahu. Okey, tak apa nanti cikgu buat kat depan. Okey. Jadi cikgu mula buat lah Cikgu mula buat dekat depan. Jadi kamu tengok macam mana cikgu selesaikan. Step yang cikgu tunjuk satu-satu. Lepas tu kita akan teruskan kepada penyelesaian lah. Boleh ke cikgu mula selesaikan? Boleh. Okey, mana yang lain ni? Boleh ke? Boleh. Okey, Farhan. Cikgu nak mula tunjuk ni. Boleh ke Farhan? Boleh cikgu. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan baca ayat satu-satu. Macam mana nak selesaikan. Michelle, boleh ke Michelle? Cikgu mula tunjuk ni Michelle. boleh. Okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana nak selesaikan. Okey, yang bawah ni apa hal besar pula ni. Tak apalah. Okey, jadi kita akan mula buat. Kita akan mula buat. Okey, jadi cikgu akan tunjuklah cara nak selesaikan ni. Boleh tengok betul-betul. Okey, jadi kita akan buat soalan A. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Rejab dari Kota Kinabalu. Mana Kota Kinabalu? Ni Kota Kinabalu. Cikgu tunjuk. Semua yang dekat bawah ni adalah Kota Kinabalu. Itu yang pertama. Keningau. Keningau ni yang mana? Bila dia sampai 100 km, ini adalah Keningau. Inilah jarak ataupun ini adalah Keningau. Ini pula adalah Kota Kinabalu. KK. Macam mana lagu tu cikgu lupa dah. Okey, bersama-sama ahli keluarganya untuk menyambut pesta Kak Matan dengan menaiki kereta. Maksudnya dia bawa kereta lah. Okey, jadi daripada sini daripada kalau kita baca kepada graf kita tahu daripada KK dia nak pergi ke Keningau tu, dia sampai sini dia ada perhentian sebanyak sekali. Sebab apa? Sebab kat sini kita tak nampak pun dia punya kecerunan. Okey, jadi cikgu akan buat soalan A ni. Hitung laju kereta dalam kilometer per jam untuk sejam yang terakhir. Sejam yang terakhir kan macam cikgu cakap tadi. Bila cikgu cakap terakhir, dia bermula daripada sini. Ini adalah apa yang dimaksudkan tentang yang terakhir. Jadi bila cikgu cakap sejam yang terakhir, sejam yang terakhir ni 2.5, ni 2, ni 1.5. Maksudnya
dia suruh kita cari laju kereta tu sejam yang terakhir. Bila cikgu cakap dekat sini, kamu boleh sahaja ambil point yang dekat sini. Tapi bila kita nak pakai kita punya laju, kita kena ingatlah formula dia. Jarak bahagi masa. Jadi bila kita ambil kita punya kita punya yang ni, jarak dia 2.5 tolak 1.5. Maksudnya sejam yang terakhir. Jadi masa dia adalah 1 jam lah. Jarak dia apa? Jarak dia macam mana? Jarak dia pula kamu tak boleh ambil daripada 100. Kamu kena ambil 100 tolak dengan 50. 100 tolak 50. Tu cara dia. Itu adalah cara nak baca dia. Jadi 100 tolak 50 kita dapat 50 per 1. Dekat sini kita akan dapat kilometer per jam. Boleh faham ke semua? Boleh. Cikgu harap jelas yang lain tu macam mana? Jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Okey. Kod-kod lah. Kalau ada yang ragu-ragu, cikgu tunjuk juga cara nak jawab pakai formula. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Formula dia, okey, carilah koordinat dekat sini. X dia 1.5 dan Y dia 50. Y ni koordinat pertama. Jadi koordinat pertama kita akan dapat 1.5, 50. Untuk koordinat kedua, daripada atas sini kita pandang. X dia 2.5. Ni 2.5 dia jatuh kat sini. Dan Y dia 100. 2.5 dan Y dia 100. Masukkan dalam formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi mana X1, X2? Disebabkan kat sini cikgu pakai 1, sini akan jadi X1, sini akan jadi Y1. Ini koordinat kedua. Jadi dekat sini kita akan dapat X2, dekat sini kita akan dapat Y2. Masukkan dalam formula Y2 kita berapa? Y2 kita 100. Tolak Y1, Y1 kita 50. Per X2, X2 kita 2.5. Tolak 1.5. Jadi dekat sini kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat jawapannya sama 50 km per jam. Sebab tu cikgu ajar cara yang ini nampak mudah sikit. Tapi kalau kamu still confused, kamu boleh recheck pakai formula. Boleh faham ke untuk A? Jelas ke semua? Alamak, tak dengar suara. Okey, Anis Sofia, jelas ke Anis? Jelas cikgu. Okey, Ammar Hadif, jelas ke Ammar Hadif? Boleh cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu akan mula jawab soalan B. Salinlah ni jawapan-jawapan yang cikgu tunjuk ni. Okey. Huraikan gerakan kereta Encik Rejab untuk tempoh 45 minit selepas bergerak sejauh daripada 50 km yang pertama. Okey, jadi cikgu padamlah yang semua kat sini Tadi tu untuk jawab soalan nombor 1. Okey, jadi untuk soalan nombor B ni macam cikgu cakap. Soalan berkaitan dengan graf jarak masa sini, dia berkaitan dengan pemahaman, cara kita tafsir graf tu, cara kita faham graf tu. Huraikan. Bila dia kata huraikan, maksudnya kamu kena ada 3 benda. Yang pertama tentang laju. Silap. Yang pertama tentang jarak. Berapa jarak dia? Yang kedua tentang masa. Berapa lama dia? Yang ketiga tentang laju. Jadi bila cikgu bercakap tentang jarak masa laju kat mana? Okey, tengok ni Selepas bergerak sejauh 50 km. Okey, maksud dia bila cikgu cakap selepas gerak 45 minit selepas bergerak sejauh 50 km. Sini daripada kosong ke sini 25 km baru. Daripada kosong ke sini barulah 50 km. Jadi ini adalah point dia. Ni adalah 50 km dia. Lepas tu dia kata apa? Untuk tempoh 45 minit
lepas sampai 50 km, berapa lama kita nak huraikan tempoh tu? 45 minit. Jadi 45 minit tu yang mana? Inilah 45 minit. 15 minit, 15 minit, 15 minit. Macam mana cikgu tahu satu kotak ni 15 minit? Macam mana cikgu tahu satu kotak tu 15 minit? Okey, tengok ni. Ni 1 jam. 1 ke 2, ini adalah 1 jam. Kalau cikgu cakap, cikgu bahagi 1 jam, daripada 1 ke 2. Kan 1 jam ke 2 jam kan? Cikgu bagi 2. Cikgu bahagi 2 bermakna dekat sini. Sini adalah 30 minit. Ni adalah 30 minit. Ni adalah 30 minit. Tapi bila dia bahagi lagi 2, 30 minit bahagi 2, maksudnya satu kotak tu 15 minit. Jadi 45 minit tu mana? 15 darab 3, inilah yang kita kena hurai sebanyak 45 minit. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Alamak. Boleh. Okey. Jadi dekat sini terang-terang masa dia dalam keadaan 45 minit. Jadi kita akan tulis 45 minit. Laju disebabkan tiada kecerunan. Maksudnya tiadalah hal laju dia. Jarak dia berapa lama? Jarak dia punya jarak adalah kosong. Jadi huraian dia macam mana? Disebabkan kenapa jarak dia kosong? Sebab tak ada pergerakan. Tak ada pergerakan. Mana ada orang bergerak tapi 1 kilometer? Tak ada. Jadi sebabkan jarak dia kosong, jadi huraian dia macam mana? Kereta dalam keadaan pegun. Dalam keadaan pegun selama 45 minit. Ini jawapan B. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Siapa? Michelle. Michelle jelas ke Michelle? Cikgu tunjuk B. Jelas. Okey, bagus. Dah siap hantar kat cikgu tahu. Cikgu nak tengok. Okey, jadi iPhone saya, Ustaz. Esok. Okey, jadi sekarang ni cikgu akan buat soalan C. Cikgu akan buat soalan C. Tapi cikgu zoom out lah. Okey, cikgu akan buat soalan C. Untuk soalan B, ada soalan tak nak tanya cikgu? Okey, jadi cikgu harap Ada. jelas. Okey, cikgu harap jelas lah macam mana cikgu tafsir skala tu. Kat situ cikgu ada ajar tadi. Okey, soalan C. Dia kata apa? C1. Huraikan laju purata. Laju purata. Bila cikgu bercakap tentang laju purata, formula dia apa? Formula dia adalah jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ini formula dia. Ini adalah formula dia. Jadi formula dia, jumlah jarak adalah 100 km. 100 km. Jumlah masa adalah selama apa? Kalau dia minta kilometer per jam, kamu kena bagi dalam jam lah. Masa dia 2.5. Jadi 100 bahagi 2.5 dapat berapa? Dapat 40. Okey, jadi kat sini kita akan dapat 40. Jadi laju purata perjalanan daripada KK ke Keningau adalah selama 40 km per jam. Jadi dekat sini kita boleh baca slow je dia bawa kereta. Sebab 40 je. Jalan kampung. Okey. Jalan kampung lah 40 km tu. Tak ada orang naik highway 40 km. Jadi kita dapat baca dia ni relax-relax je lah. Okey. Itu jawapan C1. Jelas ke soalan C1? Boleh faham ke semua? Jelas. Okey, bagus. Okey, C2. C2. Seterusnya huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan. Senang je kan kita dah dapat jumlah masa. Masa perjalanan dia adalah 2.5 jam. Manakala jarak dia, jauh juga jarak dia adalah 100 km. Jadi laju dia, bila dia kata keseluruhan perjalanan, kamu jangan ambil laju dekat sini sahaja. Jangan ambil laju dekat sini sahaja. Jangan ambil laju dekat situ. Bila dia kata keseluruhan perjalanan, ambil laju purata. Jadi laju purata dia adalah 40 km per jam.
Jadi nak huraikan macam mana? Nak huraikan macam mana? Okey. Dalam masa buat ayat-ayat ringkas je lah. Dalam masa 2.5 jam. Ini adalah ayat paling ringkas. Berjarak 100 kilometer dengan laju 40 kilometer per jam. Ini sahaja jawapan C2 dan C1. Boleh faham ke semua untuk soalan yang kita jawab ni? Okey. Apa Emira? Emira jelas ke Emira? Mak tak dengar lah. Jelas cikgu. Okey. Tak ya. Tadi je. Cikgu dah rekod lah. Nanti. Okey. Jadi sampai situ sahaja. Kita akan teruskan menjawab soalan seterusnya. Boleh ke kita jawab soalan yang seterusnya? Boleh. Okey. Seorang je jawab boleh. Kesian cikgu. Okey. Boleh ke kita Boleh. jawab soalan seterusnya? Okey. Bagus. Okey. Jadi, Boleh. okey. Jadi daripada soalan ni sebenarnya kamu dah boleh nampak dah macam mana nak baca graf. Macam mana nak kira laju, jarak, masa. Senang je. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey. Masing-masing boleh mula jawab soalan nombor 2. Encik Rashid bersenam setiap hari. Okey. Baca tu. Ni nak berapa minit ni? Bagi tahu cikgu. Cikgu nak aturkan masa ni. 10. Nak berapa minit? 10. 10? Cikgu tunggu tau. Cuba buat tau. Sebab kalau kita tak cuba, nanti kamu tak nampak.
Michelle, okey ke setakat ni Michelle? Boleh faham ke? Boleh sikit-sikit aja. Okey, bagi tahu kalau ada tak faham kalau malu dekat sini WhatsApp cikgu. Okey, 5 minit lagi. Ya, ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, baik. Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar dah. Okey, 3 minit lagi. Buat kalau tak kita tak faham nanti.
Okey, lagi 2 minit. Hantar kat cikgu Okey, baik. Tak apa, yang penting kita buat. Okey, jadi habis sudah masa. Jadi cikgu akan tunjuk dekat depan lah. Okey, boleh ke cikgu mula tunjuk dekat depan? Nak dengar suara sikit boleh ke? Okey, yang lain mana suara? Nak dengar sikit, boleh ke? Boleh cikgu. Okey, bagus. Nanti kan cikgu serang sorang-sorang ni. Okey. Jadi Boleh. masing-masing okey, baik. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana cikgu buat. Okey, boleh tengok betul-betul tak faham tanya. Okey, jadi cikgu akan buat A. Okey, Encik Rashid bersenam setiap hari untuk menjaga kesihatan dirinya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan jarak dan masa larian Encik Rashid dari rumah ke taman permainan dan balik ke rumah dia semula. Mana rumah dia? Rumah dia apabila bersentuh pada paksi X. Bila dia bersentuh pada paksi X, maksudnya dia dah sampai rumah. Ini rumah dia. Contohlah. Kalau dan yang kedua, taman permainan. Taman permainan dekat mana? Sini adalah taman permainan dia. Yang warna biru tu dikenali sebagai taman permainan. Ini adalah dia punya taman permainan. Jadi apa yang kita boleh baca dekat sini? Kalaulah lepas balik daripada taman permainan, dia baru sampai sini, dia tak sampai rumah lagi. Dia baru sampai sini, dia tak sampai rumah lagi. Dia baru sampai sini, dia tak sampai rumah lagi. Bila dia tepat kena dekat paksi X tu, barulah dia sampai rumah. Itu yang kamu kena faham. Kalau dia mula dekat sini, bermakna dia bukan bermula daripada rumah. Dia mula tepat dekat sini, barulah dia mula daripada rumah. Itu cara kita nak baca dia. Itu cara nak baca dia. Jadi, ini adalah kecurangan positif. Kenapa? Kecurangan positif menandakan arah. Ini adalah kecurangan positif. Ini adalah kecurangan negatif. Mungkin dekat dia ke taman permainan dia jalan ke depan je. Bila balik jalan ke belakang. Sebab apa? Sebab daripada rumah dia nak pergi kepada taman, dia akan bergerak ke kanan. Contoh ke kanan. Bila nak balik, dia akan ke kiri. Di sinilah dia menjadi negatif. Sebab apa? Sebab arah dia bertentangan. Boleh faham ke semua penjelasan daripada cikgu tu? Alamak. Boleh. Okey. Itu lah cara kita nak buat soalan. Bila kita buat soalan, kita fahamkan dulu graf tu macam mana. Okey, jadi A. Hitung beza laju Encik larian ke taman permainan dan taman permainan ke rumah. Jadi dekat sini cikgu bagi nama. Ini A, ini O, ini B. Jadi untuk daripada rumah pergi kepada taman permainan, cikgu punya perjalanan adalah daripada O ke A. Untuk O ke A, dia nak laju. Jadi bila dia nak laju, formula kita jarak bagi masa.
Sekarang ni tolong sangat-sangat untuk tengok dia punya unit. Jadi cikgu lupa tadi. Okey, jarak dia untuk graf kita adalah dalam keadaan kilometer. Ya, dah dalam keadaan kilometer. Tetapi masa kita untuk dalam keadaan untuk dalam soalan ni dalam keadaan minit. Jadi kita tengok kepada soalan A. Ini adalah O ke A. Jarak perjalanan dia daripada O ke A adalah 2 kilometer. Jadi jarak dia 2 kilometer. Tetapi masa dia daripada kosong sampai sini sahaja. Di sinilah masa dia. Masa dia adalah 20 minit. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita kena tukarkan 20 minit menjadi jam. Jadi macam mana nak tukar minit kepada jam? Macam mana nak tukar minit kepada jam? Bahagi 60. Bahagi 60. Jadi 20 bahagi 60. Masing-masing cuba tekan kalkulator. 20 bahagi 60 dapat berapa? Dapat berapa masing-masing? Dapat 3. Mana ada 3? 0.3333 betul tak? Alamak, mana yang lain ni? Respon sikit. 0.3333 betul tak? Betul. Okey, Betul. jadi bila 0.333333 tu tak tepat. Jadi bila 0.3333 tu tak tepat, kita kena tukarkan kepada pecahan. Pecahan, kamu tekan shift ABC, kamu akan dapat 1/3. Jadi jarak laluan dia punya 20 minit, daripada 20 minit, dia bersamaan dengan 1/3 jam. Itu cara dia. Jadi ini adalah bila kita tukarkan 20 minit, dia akan dapat 1/3 jam. Jadi untuk tukar, untuk masukkan ke dalam formula ni, jadi laju daripada O ke A. O ni apa? O ni adalah rumah. Ni rumah. A ni apa? Ni adalah taman permainan. Okey, jadi dia punya formula apa? Jarak. Jarak bahagi dengan masa. Untuk jarak dia, kita dah dapat 2 kilometer. Untuk masa, kamu tekan sahaja 1/3. Jangan tukarkan kepada perpuluhan. Siapa tukar ke perpuluhan tu salah. Jadi nak bahagi dalam kalkulator 2. Bahagi, buka kurungan 1/3, tutup kurungan. Dekat sini, kamu akan dapat laju O ke A adalah 6 kilometer per jam. Ni adalah jarak daripada O. O tu apa? O tu adalah rumah. A ke A. A tu apa? A tu adalah taman. Jadi daripada rumah ke taman adalah 6 kilometer per jam. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu terangkan pula, daripada taman permainan pergi kepada rumah. Sebab apa? Sebab dia suruh cari beza. Daripada rumah pergi ke taman permainan kita dah cari. Sekarang dari taman permainan ke rumah pula. Okey, daripada taman permainan dekat sini ke rumah, dia dekat sini. Jadi kita punya segitiga. Okey, daripada taman permainan A ke rumah pula. Okey. Jadi dia nak suruh cari laju. Laju kita adalah jarak bahagi masa. Okey, jarak kita daripada taman permainan ke rumah adalah 2 kilometer. 2 kilometer. Tetapi masa dia bergerak daripada sini sampailah sini. Masa dia berapa minit? Kamu jangan ambil 50. Salah. Siapa ambil 50 salah. Jadi masa dia, cikgu buat kat sini tau. Masa dia 50 tolak 20. Masa adalah 50 tolak 20. Jadi kat sini kita dapat 30 minit.
tukarkan 30 minit menjadi jam. Jadi dekat sini 30 minit bahagi 60. 30 minit bahagi 60 kamu akan dapat 0.5 jam. Ataupun 1/2 jam. Setengah jam. Jadi nak masukkan ke dalam formula kita kena pakai jam. Sebab apa? Sebab kita punya jawapan mesti dalam kilometer per jam. Jadi kita tukarkan awal-awal. Jadi 2 bahagi 0.5. Jadi 2 bahagi 0.5 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 2 bahagi 0.5 dapat berapa? Okey, 4 kilometer per jam. Jadi masa dia daripada rumah pergi kepada taman, tengok ni masing-masing. Masa dia daripada rumah pergi kepada taman, ni cikgu letak kat atas tau. Jadi tengok ni cikgu salin ni betul-betul cikgu salin slow-slow. Okey. Daripada rumah O, ni rumah O, pergi kepada taman O ke A adalah 6 kilometer per jam. Daripada A pergi kepada B, mana A? Ini A, ini B, dia punya laju adalah 4 kilometer per jam. Jadi dekat sini dia suruh cari beza. Beza dia adalah 6 tolak dengan 4. Beza kena ambil yang besar tolak kecil. 6 tolak 4 kita dapat 2 kilometer per jam. Inilah dia punya jawapan. Boleh faham ke semua? Boleh, cikgu. Okey, bagus. Risau cikgu. Okey. Jadi salin. Salin. Okey, salin. Dah salin. Itu cikgu suruh salin. Cikgu suruh salin juga. Okey, dah salin dah? Tak apa ambil gambar. Nanti tulis kemas-kemas. Okey. Ini adalah soalan A. Boleh ke cikgu teruskan untuk soalan B? Alamak. Tengah salin ke? Boleh. Tengah screenshot? Okey, nanti screenshot lah. Okey, cikgu nak jawab soalan B. Tapi cikgu tak nak tulis kat sini. Cikgu nak pergi kepada muka surat lain. Okey, jadi masing-masing kita akan jawab soalan B. Okey, jadi kita tengok soalan B. Okey, cikgu buat kat atas. Okey, jadi tengok betul-betul. Tadi cikgu baru jawab soalan A. Sekarang cikgu jawab soalan B. Cikgu jawab soalan B. Okey, soalan B. Hitung laju purata. Laju purata dia punya formula apa? Jumlah jarak. Jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Untuk jarak, bila dia kata keseluruhan daripada rumah pergi kepada taman dah 2 kilometer. Daripada taman balik semula kepada rumah lagi 2 kilometer. Jadi jumlah jarak adalah 2 tambah 2. Masa dia adalah 50 minit. Jangan ambil 50. 50 ni jangan letak dekat sini sebab apa? Sebab dia minta jawapan dalam kilometer per jam. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita padam dulu 50. Kita tukarkan dulu 50 minit kepada jam. 50 minit pergi kepada jam. Jadi minit nak pergi kepada jam, kita kena bahagi 60. Sekarang ni, cuba kamu tekan kalkulator 50 bahagi 60. Dapat berapa 50 bahagi 60? Dapat berapa? 5/6. Iya, bagus. 5/6. Jadi dekat sini, nak masukkan dalam formula, tulislah 5/6 dalam kurungan. Jadi 2 tambah 2 kita dapat 4. Lepas tu tulis 5/6. Jangan ambil poin banyak-banyak. Okey, jadi kat sini 4 bahagi dalam kurungan. 5/6 tutup kurungan. Jadi dekat sini laju purata dia adalah 4.8 kilometer per jam. Ini jawapan dia. Itu adalah benda yang kamu kena faham. Kalau dia pecahan bila nak masukkan ke dalam kurungan. Silap, ke dalam
formula apa-apa kiraan yang melibatkan pecahan mesti pakai kurungan. Itulah jawapan dia. 4.8 kilometer per jam. Itu adalah jumlah dia punya jarak laju purata. Laju purata ni kita dah boleh bayang dah dia punya perjalanan tu macam mana. Okey, untuk soalan B jelas ke semua? Cikgu nak dengar sikit suara, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Boleh. Okey, untuk soalan C, huraikan gerakan untuk tempoh 50 minit. Huraikan. Bila cikgu bercakap tentang huraikan, ambil formula dan jawapan yang kita dah dapat kat sini. Jarak dia adalah 4 kilometer. Masa dia ambillah ke dalam minit, 50 minit. Sebab apa ambil dalam minit? Sebab dia tulis minit kat sini. Dan akhir sekali laju. Untuk laju kita dapat 4.8 kilometer per jam. Huraikan. Huraikan. Encik Rashid berjarak 4 kilometer dalam masa 50 minit dengan laju 4.8 kilometer per jam. Inilah jawapan dia. Itulah jawapan A, B, C. Okey ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey ke? Okey. Okey, yang perempuan, Ani Boleh. Sofia. Okey, bagus. Ani Sofia jelas ke Ani Sofia? Alamak, tak dengar suara. Ani Sofia jelas ke? Michelle boleh faham ke Michelle? Boleh. Okey, Emira dah ada dah Emira? Okey. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita ada lagi 15 minit. Kita ada lagi 15 minit. Jadi cikgu harap kamu boleh faham untuk soalan ni. Kita dah buat 2 soalan. Tapi 2 soalan ni sepanjang penerangan tu cikgu jelaskan dengan detail lah. Macam mana nak jawab semua. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Untuk soalan yang terakhir, ini dah mula pakai pemala. Cikgu tak pergi lagi. Cikgu tak pergi lagi kepada pakai pemala. Okey, jadi sekarang ni masing-masing cuba buat soalan C. Masing-masing cuba buat soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Ini dah soalan yang terakhir dah. Ini soalan yang terakhir dah. Okey, cikgu bagi 5 minit. Boleh ke? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Alamak. Okey, yang buat. Farhan Boleh. okey ke? Okey, bagus. Farhan jelas ke setakat ni Farhan? Jelas cikgu. Okey, bagus. Habis dah. Yang mana? Oh, tak ada kat situ tak apa. Soalan 13 biar. Dah habis dah jawab. Hah? Satu tak ada. Okey, tak apa. Hantar kat sini.
Ya dah jawab belum ya? Tu ni, dah. Mana lagi ni? 5 orang ni je. Nak terus tahu ke naik banyak mana? Ke tahu masa temu murni je? Sekarang apa benda cikgu tak semak lagi. Nombor 1, 7, 17. Makin banyak. Ni letak kat meja cikgu Zakiah. Ya dah. Ya jawab kat ni. Okey dah. Nanti cikgu semak. Ha? Sabar lu. Tak nak makan ni. Cikgu baru settle form lain. Cikgu bagi esok dengan risau. Kenapa Nabil? 1, 2, 7 tu kita tengok. Senang je kan? Senang. Okey. Laptop Ustaz Idin tu letak balik kat meja Ustaz Idin. Ha? Satu apa? Apa benda? Sabar dulu. 100 bulan depan. Nak jawab terus? Jangan kosong dah. Mana ya letak tadi? Kat situ kan? Ini nah. Jawab. Ni 2 jam ni, 2 jam setengah. Sekarang pukul 10.30. 21. Esok lah ya. Okey, 1 minit lagi. Baguslah. Cikgu sukalah. Okey, Zarif boleh buat tak tu Zarif? Apa ya ke? Boleh buat tak? Boleh. Okey, 2 minit lagi. Okey, bagus. Dah 2 orang send. Okey, habis sudah masa. Cikgu ada masa sikit lagi ni. Cikgu nak tunjuk jalan kerja dia, boleh ke? Boleh cikgu.
Okey, Adila Safia, boleh ke Adila? Boleh. Berilisa, boleh ke Berilisa? Okey, Amira, boleh ke Amira? Boleh. Okey, Michelle, boleh ke Michelle? Okey, Ammar, Anis, Farhan dengan Amir, Faiz. Okey, baik. Okey, jadi kita nak teruskan kepada kita punya kelas. Dan yang terakhir dah untuk malam ni. Sebelum cikgu nak jawab, kita ada lagi 7 minit. Cikgu nak semua buka kamera dulu. Semua buka kamera depan. Dah 7 minit lagi, 7 minit je lagi. Okey, semua orang boleh buka kamera. Cikgu nak tengok tu tengah buat apa tu. Okey, boleh buka kamera. Boleh on kamera depan. Cikgu dah nak jawab dah soalan yang terakhir. Okey. Jadi, mana yang perempuan ni? Okey, jadi kita akan teruskan kepada sesi soalan kita yang terakhir. Senang sahaja. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Graf jarak masa menunjukkan perjalanan sebuah bas dari stesen X ke stesen Y dalam tempoh 80 minit. Huraikan gerakan bas tu dalam 20 minit yang pertama. Mana stesen X dia? Maksudnya pergerakan dia adalah daripada sini. Jadi, dia cakap apa? Dia cakap sini adalah stesen X. Dan dia berakhir dekat sini. Dia berakhir dekat stesen Y. Stesen Y. Jadi kita dah tahu stesen dia. Okey, huraikan gerakan bas dalam masa 20 minit yang pertama. Ini 20 minit. Ini 20 minit. Jadi dekat sini kita kena hurai sampai sini. Okey, jadi masing-masing boleh tengok Okey, cikgu akan jawab soalan 1. Bila cikgu cakap huraikan, huraikan. Kita pergi kepada masa. Masa terang-terang dia bagi tahu 20 minit. Okey. Kita pergi pula kepada jarak. Jarak dia bukan 60 minit. Jarak dia adalah 60 tolak 35. 60 tolak 35 dapat berapa? 60 tolak 35 dapat berapa? 25. Ya, 25 kilometer. Inilah jarak dia. Okey, nak kira laju dia pula. Nak kira laju dia pula. Laju adalah jarak bahagi dengan masa. Jarak dia kita dah dapat dah 25. Masa dia adalah 20 minit. Kita tak nak 20 minit. Kita nak tukarkan kepada jam. Kita nak tukarkan kepada jam. Jadi bila kita nak tukarkan kepada jam, kita ambil masa 20 minit, tukarkan kepada jam. Daripada 20 minit nak pergi kepada jam, kita kena bahagi 60. Jadi 20 bahagilah dengan 60. 20 bahagi 60 dapat berapa? 1/3. Ya, 1/3. Jadi dekat sini ambil 1/3. Unit dia apa? 25 ni dalam kilometer, 1/3 ni dalam jam. Okey, lepas kita tekan kalkulator, 25 bahagi, buka kurungan, 1/3 kita akan dapat laju dia adalah sebanyak 75 kilometer per jam. Huraian dalam masa 20 minit berjarak 25 kilometer dengan laju 75 kilometer per jam. Inilah jawapan nombor 1. Jelas ke semua untuk jawapan nombor 1? Boleh faham? Alamak. Boleh. Okey. Okey. Okey, jadi kita akan jawab pula soalan nombor 2. Hitung laju dalam kilometer bagi 30 minit terakhir. 30 minit
terakhir. Bila terakhir kita baca daripada belakang. Jadi 30 minit yang terakhir kita baca daripada belakang. Dekat sini 80 tolak 50 dapat 30. Jadi pergerakan yang kita nak kena baca adalah yang warna hijau tu. Jadi dia nak apa? Dia nak laju. Laju dalam jarak bahagi masa. Jarak bahagi masa. Jarak dia adalah ambil 100 tolak dengan 60. 100 tolak 60. 100 tolak 60 dapat berapa? 100 tolak 60 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 40. Okey, 40 kilometer. Jadi jarak kita dapat 40 kilometer. Masa pula 80 tolak 50. Kita akan dapat 30 minit. Tapi kita nak pakai 30 minit. Kita kena faham dia nak dalam kilometer per jam. Jadi 30 minit kita kena tukarkan kepada jam. Kita kena tukarkan kepada jam. Ni formula cikgu ada bagi minggu lepas. Okey, bahagilah dengan 60. 30 bahagi 60 dapat berapa? 0.5 jam. Jadi dekat sini kita nak kira laju dia, jarak dia kita dah dapat. Masa dia kita dah dapat. Masukkan sahaja dalam formula. Cikgu buat kat atas ni sebab tak muat. Laju adalah jarak. Jarak dia 40 kilometer. Bahagi dengan masa dia 0.5 jam. Jadi, cuba tekan kalkulator dapat berapa? Dapat berapa? Dapat berapa Zarif? Saya tekan 40 bahagi 0.5. Kita akan dapatlah 80. 80 kilometer per jam. Inilah jawapan dia. Jadi dekat sini soalan kita pada malam ni kita dapat jawab 3 soalan. Kira banyak dah tu. Cikgu terang 2 contoh. Lepas tu kita jawab 3 soalan. 5 soalan graf jarak masa kita dah jawab. Okey. Cumanya pada hari ni cikgu dapat kurang respons sedikit. Tak apalah, mungkin masing-masing penat kot. Tengah bercuti. Tapi kalau macam kurang faham ataupun kurang jelas apa-apa, bagi tahu cikgu, WhatsApp cikgu. Okey, jadi sekarang masa pun dah pukul 10.30. Cikgu tak nak enjak-enjak jauh-jauh. Jadi kita habiskan sahajalah kelas kita sampai di sini saja. Okey, terima kasih semua. Jumpa next kelas. Minggu depan tak ada kelas tau. Minggu depan tak ada kelas. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.